أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Sadaqallahul azim. Dan kami telah pun menjadikan sebahagian daripada mereka pemimpin yang memimpin masyarakat atau umat dengan petunjuk hidayat mengikut urusan apa yang kami nak. Itu pun sekiranya mereka bersedia untuk bersabar. Akhirnya mereka akan senantiasa meyakinkan diri mereka dengan tanda-tanda kehebatan kerasulan dan kitab yang dibekalkan. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita. Dunia yang sempurna, dunia yang sejahtera. Mudah-mudahan peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini bukan sekadar kita menikmatinya semata-mata. Apa yang lebih utama ialah rasa tanggungjawab terpikul dengan dunia yang membebankan ini, sehingga kita merasakan bahawa nak tak nak, mau tak mau, apa juga yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita mesti laksanakan. Dalam masa yang sama, apa juga yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah, kita masih lagi berkuliah maghrib malam minggu, Sabtu malam minggu yang kedua. Kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Peristiwa di mahsyar. Manusia dikumpulkan ke hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki dan belum disunat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami mengajar dan baginda bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum tahsyuruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimali fa aqulu ya Rabb ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu
ba'daka fa aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala fa yuqalu li innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Wahai manusia, kamu sekalian akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Sebagaimana pertama kali kita diciptakan, seperti itu pula kita akan dikembalikan sebagai suatu janji yang telah kami tetapkan. Dan kami sesungguhnya akan melakukannya. Ketahuilah sesungguhnya manusia yang pertama kali akan ditutup tubuhnya dengan pakaian pada hari kiamat ialah Nabi Ibrahim. Ada sebahagian umatku yang akan diseret ke barisan kumpulan kiri. Lalu aku berkata, ya Tuhanku, mereka para sahabatku. Allah Ta'ala menjawab, kamu tak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalan kamu. Lalu aku mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan, mengangkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepada aku, mereka telah melakukan perbuatan murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Di antara perkara-perkara yang menjadi kepercayaan sehingga keyakinan kepada kita sepatutnya manusia ni ialah tentang hari kiamat. Dan di antaranya ialah kita akan bangkit pada hari kiamat. Dan di antara kebangkitan hidup semula tu ni ada. Kita akan hidup seperti mana kita hidup mula-mula keluar daripada perut mak itu, telanjang dan tak bersunat. Telanjang dan tak bersunat. Baik. Al-Bukhari dan At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Haidah daripada Nabi SAW bahawa baginda menunjuk dengan tangannya ke arah Syam dan bersabda, dari sana sampai ke sini kamu semua dikumpulkan. Ada yang berkenderaan, ada yang berjalan kaki, bahkan ada yang berjalan dengan mukanya sendiri pada hari kiamat. Mulut kamu semua akan memakai berangus. Kamu semua menyempurnakan 70 generasi umat, dan kamu adalah yang terbaik serta yang paling mulia di sisi Allah. Dan siapa yang memperkenalkan diri pertama kali dalam kalangan kamu, maka peganglah dia. Jadi di antara disebutkan hadis yang panjang tadi tu, maka manusia ketika tu akan terbagi dua lah. Kalau disebut ada nama golongan kiri, tadi kan disebutkan mana tadi? Ni ada sebahagian umatku yang akan diseret ke barisan kumpulan kiri. Ada geng kiri, ada geng kanan. Mana ada dua puak. Setakat ni ada dua puak. Okey. Kemudian di sini pula ada yang berkenderaan. Dah mula tu. Ada yang berkenderaan, ada jalan kaki, ada berjalan dengan muka sendiri, ada yang berjalan bukan dengan kaki, berjalan dengan muka kena herit. Macam mana tu? Macam bayang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Jalan kaki tak apa lagi. Naik kerandaan tu biasa. Dia berjalan muka kena herit. Macam. Muka kena herit. Ini baru Nabi sebut, tuan kitab ni baru susun, Nabi sebut tentang beberapa keadaan-keadaan semasa
kebangkitan semula tu. Dalam riwayat lain disampaikan oleh Ibnu Abu Syaibah, dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Seramai-ramai tu. Jadi kalau ikut yang ni dia kata, dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Maknanya ketika itu bercakap, memanglah kita atas dunia bercakap atas izin Allah. Tapi atas dunia ni sesuka kita dia cakap apa? Suka hati ya. Suka hati Dan orang Minang kan. Ikut suka dia je apa cakap. Tapi di akhirat betul-betul yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Bukan semua orang boleh cakap. Bukan semua orang boleh cakap. Tadi dia sebut sikit tentang orang yang kan tadi disebut tentang bagaimana kebangkitan semula tu. Pertama telanjang, yang kedua tak berkhitan, tak bersunat. Waktu orang yang pertama sekali akan berpakaian ialah Nabi Ibrahim. Setakat tu dulu. Kata-kata Nabi SAW, ghurlan, maksudnya adalah dalam keadaan belum dikhitan dan berwarna seperti debu, iaitu warna putih sedikit kemerah-merahan. Macam tu colour dia. Alfidan, berangus yang dilapisi dengan suatu bekas seperti periuk, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Laith. Abu Ubaidah berkata, perkara tersebut adalah kerana mereka dilarang bercakap sebelum anggota badannya bercakap. Maka keadaan ini sama dengan mulut diberangus atau dikunci dengan suatu bekas seperti periuk. Kan kita baca Yasin kan? Kita baca Yasin apa tu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mayalah. Nanti pada hari kiamat, di antara suasana-suasana yang kita baca Yasin tu, al-yauma, pada hari ini, bila hari tu hari kiamat lah. Hari kebangkitan ni lah. Nakhtimu ala afwahihim. Dikunci. Ni ada. Mana di antara gambar Nabi sebut, gambar ditutup mulut. Mana ditutup tu, doktor mungkin pernah tengok macam mana mulut anjing ditutup. Macam tu lah kot. Dia tengok apa nama anjing-anjing yang polis duk bela tu kan. Yang ataupun kuda. Macam tu lah kot. Nak kata macam mana lagi? Macam kita pakai ni lah. Pakai tu apa, pakai topeng tu. Pakai topeng boleh keselak. Memang tak boleh buat apa, tutup. Ni sabda Nabi SAW yang mengatakan bahawa yang pertama sekali berpakaian adalah Nabi Ibrahim. Adalah penghormatan dan keistimewaan yang besar untuk Nabi Ibrahim. Seperti keistimewaan terhadap Nabi Musa AS yang diperoleh oleh Nabi SAW yang sedang bergantung di bawah arash. Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan sebagai orang yang pertama keluar dari kuburnya pada hari kiamat. Macam mana Nabi Ibrahim ada dapat keistimewaan, Nabi Muhammad pun dapat keistimewaan pasal Nabi Muhammad orang yang pertama keluar daripada kubur. Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ni akhir zaman. Nak kira siapa manusia pertama sekali? Nabi Adam kan? Tapi keistimewaan. Bukan pula bererti bila Nabi Muhammad mendapat keistimewaan, maka orang lain mendapat kehinaan. Tak macam tu. Kalau Nabi Ibrahim mendapat keistimewaan, orang pertama berpakaian, bukan pula bererti lain daripada Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi lain mendapat kehinaan. Tak macam tu. Kita baca. Seperti keistimewaan terhadap Nabi SAW di Musa AS yang diperoleh oleh Nabi SAW yang sedang bergantung di bawah arash. Nabi Muhammad SAW mendapat keistimewaan sebagai orang yang pertama keluar dari kuburnya pada hari kiamat. Oleh sebab itu, sekalipun Nabi Ibrahim AS merupakan manusia pertama yang berpakaian pada hari kiamat, bukan bermakna keistimewaan ini menandakan dia yang paling istimewa secara mutlak. Bukan makna bila sebut Nabi Ibrahim dia istimewa, maka dia yang paling istimewa. Tak. Keistimewaan ini hanya salah satu keistimewaan
yang akan diberi pada hari kiamat. Banyak perkara-perkara yang kalau kita baca kitab-kitab daripada para alim ulama, kita akan tahulah. Kita persoalannya pada hari ni, kita nak ke baca kitab-kitab para alim ulama ni? Itu persoalannya. Kita jangan kata nak baca kitab para alim ulama, mendengar orang baca kitab pun tak nak. Ini persoalan tu. Tuan-tuan, saya nak sebut satu cerita lah. Kalau dia masalah kalau tu masalah dia kan. Kita kalau kat Malaysia ni biasa sebut nama Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ni tuan-tuan, nama dia bukan Ghazali. Nama dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nama dia. Nama dia Muhammad. Saudara lelaki dia dua beradik. Saudara lelaki nama Ahmad. Ahmad bin Muhammad. Orang dulu-dulu, saya lebih suka nyebut bila kata orang dulu tu maksud dia para alim ulama salafus salih dululah. Salafus salih abad pertama, kedua, ketiga, kemudian tabi' yang generasi lepas pada tu khalaf. Jadi mereka ni kebanyakannya boleh katakan 90% ke atas memberikan nama anak cucu keturunan Datuk Muhammad. Anak datuk bapa Muhammad, anak bapa anak Muhammad. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Kalau beza pun Ahmad. Jadi menandakan zaman dulu ni tak ada lagi lah orang paling popular sehingga nak tiru. Nama pun tiru. Nama siapa? Nabi. Nampak? Kecintaan tu. Kalau cinta, kalau suka macam kita lah. Sebut nama mak ayah, sebut nama makwa. Agak-agak mana yang rasa rindu lebih? Makwa ke mak ayah? Cuba tepuk-tepuk dada saya tengok. Sebut nama kereta, sebut nama Nabi. Agak-agak lebih seronok sebut kereta ke sebut nama Nabi? Orang dulu walaupun datuk nama Muhammad, bapa nama Muhammad, anak bubuh nama Muhammad. Memang macam ustaz, anak cucu kita pun tak nama Muhammad. Tak apalah, lepas pada ni kalau ada anak, ada cucu, bubuhlah nama Muhammad. Pasal nama Muhammad ni nama seorang manusia yang paling mulia. Di antara keistimewaan dia apa? Ni, istimewanya Muhammad ni, nanti dia memang tergantung di arasy dia. Orang yang mula sekali keluar daripada kubur ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah latar belakang Al-Ghazali ni, bapa dia tu bukannya hebat sangat pun, tak dikenali pun. Dia terkenal ni pasal sabit ke Ghazali ni. Al-Ghazali dia terkenal, ulama besar zaman dia. Tetapi walaupun dia bukan orang terkenal, bagaimana sejarawan, para alim ulama sejarah mencatat, bapa dia ni suka menghadiri majlis ilmu. Majlis fuqaha, majlis para alim ulama, majlis zikir wirid, dia suka menghadiri. Dia takkan lepas peluang. Ada je majlis, dia akan datang. Pasal dia terkesan dengan suatu sabda Nabi, apa dia? Wa idza marartum bi riyadil jannah. Saya sebut itu kan. Bila kamu lalu je di taman-taman syurga, maka farta'u, singgahlah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Majlisuz zikir. Majlis zikir. Sama ada majlis zikir tu memang menyebut nama Allah, selawat dan salam, ataupun majlis zikir, majlis ilmu. Jadi dia terkesan dengan sabda Nabi tu, maka dia mengambil suatu yang penuh kepercayaan keyakinan, menghadiri majlis-majlis para alim ulama. Memang dia takkan miss. Setiap kali ada je majlis para alim ulama, majlis zikir, majlis wirid, majlis tazkirah, dia akan hadir.
Satu. Yang kedua, yang jadi mulianya bapa Imam Ghazali ni, apa nama Muhammad ini, apa kemuliaan dia? Dia senantiasa setiap kali menghadiri majlis ilmu, dia akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dikurniakan anak yang soleh. Satu. Yang kedua, dia nak keturunan dia, anak cucu dia bukan sekadar soleh, alim, macam ulama-ulama yang dia hadiri majlis fuqaha tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita tirulah orang yang soleh ni. Dia walaupun bapa Al-Ghazali ni, Muhammad ni, dia bukan orang yang ternama, tetapi karamah, kemuliaan dia tu, kesolehan dia tu, soleh lah. Kalau majlis ilmu ni dia tak miss, dan takmi berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majlis ni sentiasa mendoakan anak cucu kita soleh. Amin. Mudah-mudahan anak cucu kita jadi orang yang alim. Nah, apa guna tuan-tuan kalau kita cita-cita kita nakkan anak kita jadi arkitek, jadi engineer? Bukan tak boleh, tapi tak soleh nak buat apa? Nak macam tu? Banyak dari ni cita-cita. Anak tak soleh tapi pandai bijak, profesor. Tak boleh harap. Mak bapak sakit pun tak ziarah. Mak bapak mati tak bersedia jadi imam penghormatan tahir untuk mak ayah. Pasal silap kita lah. Kita tak mendoakan dia soleh. Kita nak kau belajar rajin-rajin, kau masuk universiti, kau jadi profesor, senang hidup kau. Kau jadi cari kerja CEO, arkitek, engineer. Bukan tak boleh, tapi kenapa kita sebagai bapa tak nak mendoakan anak jadi anak yang soleh? Mudah-mudahan kita mendapat zuriat anak yang soleh. Amin. Sebut amin pun tak nak juga. Allah, tuan-tuan. Kehebatan itulah kalau kita fikir-fikirkan kehebatan seorang bapa tu dia. Dia mendoakan sentiasa. Yalah tuan-tuan, majlis ilmu ni kan para malaikat mengepakkan sayap, ikan di laut mendoakan, burung di udara mendoakan. Ambil peluang tu supaya Allah Ta'ala kurniakan kita zuriat yang soleh, zuriat yang alim. Kenapa pentingnya soleh dan alim? Kan kita baca hadis Nabi, nanti bila kita mati, apa yang kita akan bawa? Lepas kita mati tak ada dah. Kereta tinggal, bini tinggal, rumah banglo tinggal, pangkat tinggal. Tak ada apa, semua tinggal. Satu di antaranya yang boleh tolong kita, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang akan sentiasa mendoakan dia. Bukan anak engineer, bukan anak arkitek, anak yang soleh. Bukan anak korporat, anak yang soleh. Ni lahir seorang anak nama dia Muhammad yang terkenal dengan nama Al-Ghazali, dan seorang lagi anak nama dia Ahmad. Sebab itu yalah, buat macam mana kan, benda berlalu dah. Kadang-kadang kita tak perasan, itulah kelemahan. Kita sentiasa didedahkan dengan orang-orang yang tak soleh. Bijak pandai tapi tak soleh. Bukan kata tak soleh, tak beriman, kufur kepada Allah Ta'ala. Habislah. Daripada kecil, zaman-zaman saya dulu, apa yang diketengahkan pada kita masa zaman-zaman dulu saya 70-an, orang yang paling baik siapa dia? Robin Hood. Baik Robin Hood ni Ustaz. Baik. Dia tolong orang susah dengan cara merompak menyamun. Dalam agama ramai je tokoh-tokoh yang baik menolong. Kenapa kita mesti ketengahkan Robin Hood yang tak bersunat tu? Kita diajar kebaikan apa pun boleh, cara apa pun tak apa, by hook or by crook, mana boleh. Agama tak membenarkan. Agama ada satu asas kaedah.
matlamat tetap tidak akan menghalalkan cara. Itu kaedah. Tapi kita tak diketengahkan benda tu. Macam saya tanya borak-borak dengan kawan-kawan kan. Dia kata, Ustaz, rasuah ni Ustaz, macam mana orang suka dengan rasuah? Pasal orang tak anggap rasuah Ustaz. Bukan rasuah. Aku tolong kau, engkau tolong aku. Dia. Bukan rasuah Ustaz. Kita tolong dia, I tolong you, takkan you tak tolong I. Jadi bukan rasuah, tolong menolong. Aku tolong kau bagi projek, takkan kau tak tolong aku bagi sikit, 10%. Jadi tak nampak rasuah. Macam Robin Hood lah, tak nampak kerja dia merompak. Banyak lagi cara nak boleh dibuat, nak menolong orang. Kenapa mesti merompak menyamun? Macam setengah-setengah orang kaya lah. Dia kaya kan, duit banyak. Isteri, kereta sebiji, rumah sebiji. Kemudian kad kredit, bukan kad kredit. Kad tekan duit tu tanpa limit. Anak-anak ada allowance. Belajar di kolej ada kereta sebiji. Ada dah allowance khas bapak dia bagi. Semua cukup. Tapi duit banyak. Mana nak pergi? Nak tolong Ustaz, kesian. Kebanyakan GRO, kelab dandut tu Ustaz, semua janda-janda muda Ustaz. Dia kata apa? Kebanyakan GRO di kelab-kelab dandut tu kesian daripada Felda Ustaz. Ibu-ibu tunggal. Jadi saya bukan apa Ustaz, datang tu nak nolong je. Tu by hook or by crook Ya Allah, ya Tuhan ya Karim. Imam Ghazali tu terhasil jadi seorang imam, orang yang dikatakan Imam Ghazali tuan-tuan, diriwayatkan cerita dia, orang yang memang cerdik pandai. Memang hebatlah. Pasal apa? Bermula daripada doa mak ayah, kemudian usaha mak ayah, sehingga bapak dia ni, ialah bapak dia bukan orang kaya tuan-tuan. Agaknya kalau bapak dia hidup pada hari ni, Allah, kesian, miskin. Tapi dia rajin berusaha lah. Sebab itu ada ulama kata, disebut nama Ghazal atau Ghazal tu, pasal bapak dia, kerja dia cari makan dengan mintal bulu kambing, buat benang. Ada kata Ghazal tu diambil sempena dengan tempat lahirnya Imam Ghazali tu. Di Tus, di Ghazal, satu tempat nama Tus di utara Iran tu. Iran utara, belah sini sikit, belah atas Turkmenistan, atas tu Pakistan ke apa, yang Tantan tu lah. Ghazali. Bapak dia asuh dengan agama. Bapak dia pesan kawan-kawan dia. Ada kawan baik dia, sama sanad dia jugalah, orang miskin. Dia ni yang soleh. Dia suka menghadiri di antara majlis-majlis dan majlis tasawuf. Dia ahli sofi lah. Tuan-tuan jangan gambarkan sebuah ahli sofi macam ahli sofi sekarang kan. Lain. Ahli sofi dulu, dia rajin, dia belajar, dia pakai pun ikut kemampuan dia. Hari ni kan macam seolah macam ada trademark. Kalau pakai macam ni, ahli sofi. Kalau pakai macam ni, al-hafiz. Kalau macam tu, al-hapus. Tak ada. Dalam agama tak ada. Pakaian ni sama standard. Engkau al-hafiz ke, engkau al-hafuz ke, itulah pakaian. Tutup aurat. Kan macam tu. Kadang-kadang macam di trademark kan. Kau serban macam ni, ini tarikat itu. Serban macam ni, tarikat ni. Bendera color ni, ini PAS. Color macam ni, UMNO. Tersebut pula dah. Nak bagi mudah contoh tu lah. Trademark. Sedangkan tak ada. Engkau ahli sofi ke kau siapa pun, pakaian mesti tu aurat. Hari ni kan banyak penyelewengan fakta. Kau jangan main, dia ni Tok Wali ni, ahli sofi ni. Satu hari kalau berzikir beribu kali. Mana tak nampak hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Woi, dia ni sembahyang Jumaat kat Mekah. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Kita kat sini Malaysia, sembahyang Jumaat kau apa? 1.20 kan? 1.20, dekat Mekah kau berapa? Cuba tengok jam. Kan ada banyak orang sifat apa nama jam antarabangsa kan? Pukul berapa kita kat Malaysia?
Keluar apa kat Mekah? Dia boleh tipu tu. Kau jangan, dia tu tok wali. Memang kau tak nampak dari Jumaat kat sini pasal dia sembahyang Jumaat kat Mekah. Padahal kat Mekah pun kau buat apa? Ni penipuan. Penipuan. Kau jangan main. Dia ni ribu-ribu terbang ke angin. Kita macam itulah. Ditipu, dikaburi kita punya pemikiran ni. Orang yang tasawuf ni banyak diam, tak banyak cakap, jalan tunduk. Ini banyak cakap ustaz-ustaz ni tak ada tasawuf ni. Tak ada makrifat. Ini jadi jalan atas air. Dia terbang kat langit. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Ghazali ni manusia biasa. Kalau tak makan lapar, tak minum haus. Tapi daripada kecil bapak dia asuh dengan agama. Sehingga bapak dia pesan kawan dia, aku ada duit sikit ni Kau nanti bila aku mati, kau tolong didik anak aku. Jadi kawan dia pun sama, gak fakir miskin. Jadi ada duit modal, bolehlah dia tolong. Tapi bila dah habis duit, dia pun cukup-cukup makan je. Mereka macam ni lah. Aku pun duit dah tak ada. Duit bapak engkau pun dah habis. Aku duit pun cukup makan je. Aku hantar engkau ke madrasah. Madrasah tu percuma lah. Seperti Imam Ghazali, dia ada ungkapan dia yang paling terkenal apa dia? Kami dulu masa mengaji, kami mengaji-ngaji ni bukan kerana Allah. Pasal zaman tu bila ada masuk madrasah, makan percuma, tempat tinggal percuma, nak hidup. Tapi ketika mana dia membesar, dia mengaji, maka dia kata tak nak nuntut ilmu ni mesti lillahi ta'ala. Itu ungkapan lah. Nanti ada lagi banyak ungkapan-ungkapan dia. Satu ketika bila dia membesar dengan penuh ilmu apa semua sekali, hebat tak hebat dia ni, semua subjek funun, subjek-subjek yang terkenal dalam agama ni, baik mantik dia ke, baik Quran dia ke, dia memang genius lah. Macam kecerdikan dia tu macam Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, otak dia tu macam komputer. Lebih pada macam MP4 lagi dah. Imam Syafi'i ni kalau keluar daripada rumah, dia kena tutup telinga dia. Pasal kalau dia keluar rumah, tak tutup telinga dia, nanti macam-macam maklumat masuk, nanti otak dia akan rakam. Imam Syafi'i. Tu kelebihan, karamah, kemuliaan. Imam Syafi'i kalau baca kitab, dia tak boleh baca dia kena tutup auto muka surat. Kalau dia baca kitab, dia buka dua muka surat, dua-dua masuk dalam kepala. Kita puas-puas baca tak masuk-masuk. Puas-puas baca tak faham-faham kita lah. Kan saya sebut hari dua ni, saya suka sebut para alim ulama ni pasal orang suka kritik. Kadang-kadang ada kritik tu tanpa ilmu pengetahuan. Dia hidup ketika hari ni, ulama tu zaman dulu, dia boleh kritik macam seolah macam dia hidup sezaman dengan ulama tu. Macam Imam Ghazali ni tuan-tuan, ada tuan-tuan kalau baca kitab-kitab tentang sejarah kehidupan mereka ni, pelik lah. Ada satu kitab yang dikarang oleh seorang pengkritik. Dia kritik Imam Ghazali. Imam Ghazali tak kisah, kritik-kritik lah kalau benda betul kan. Tapi dia banyak lebih serang peribadi. Kadang-kadang satu pembohongan, kadang-kadang satu penyelewengan fakta. Kisah satu fitnah lah. Dia karang kitab tu. Ada satu ulama lain baca kitab tu. Tengah-tengah baca, tiba-tiba rabun biji mata dia. Kan pelik kan? Rabun biji mata dia, dia pun sujud, tersungkur sujud, lalu beristighfar minta ampun kepada Allah Ta'ala, celik balik. Pasal apa dia rabun? Pasal dia baca kitab. Tapi lah kita kalau sebut macam tu, ya ke Ustaz? Ya ke Ustaz? Kan macam tu kan? Iya ke? Tuan-tuan tahu tak? Imam-imam dulu ni, tak tahulah tuan-tuan, ya Allah. Ada 3 imam yang terkenal, saya tak ingat nama dia.
Yang saya ingat tu Muhammad Yahya bin Ma'in. Dua lagi siapa Jadi ditakdirkan Allah Ta'ala ketika musim haji, mereka ni duduk skemah. Tiga-tiga ni lah. Jadi setelah buat kerja haji, malam-malam balik kemah berehat lah. Jadi yang seorang ni tengok kawan dua orang. Dia tengok kawan dua orang ni, kawan seorang ni tak tidur-tidur. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud. Tak berhenti-henti. Dia tanyalah. Bila besok tu tanya. Nampak aku tengok kau tak tidur semalam. Ini saya punya wording tapi cerita macam tu lah. Tak tidur kau semalam. Berdiri, rukuk, sujud. Berdiri, rukuk. Tak berhenti semayang. Jadi dia bertanya, Alhamdulillah, malam tadi aku dapat mengkhatamkan Quran 30 juzuk sepanjang solat tahajud. Tak tidur malam pasal solat tahajud, khatam Quran 30 juzuk. Kita tu imam baca panjang sikit komplain. Mam, baca pendek sikit boleh tak? Sembayang waktu belum tidur lagi. Padahal tadi siang penat tu. Buat ibadat haji penat. Tak tidur malam. Lepas tu dia tengok seorang lagi. Besok pun dia tanya juga. Tengok tak tidur lah. Golek kanan, golek kiri, golek kanan. Macam resah je. Kenapa tak tidur? Dia kata, Alhamdulillah, malam tadi aku berjaya memisahkan, mengkategorikan ini hadis palsu, ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Sebanyak 200 hadis. Dia mikir hadis ni apa dhaif. Ada berjaya tu. Ini hadis ni palsu, ini hadis ni dhaif, ini hadis ni sahih. Kita nak baca hadis pun malas. Nak mendengar orang baca hadis pun tak nak. Dua. Jadi bila member ni tanya ke kawan dia dua orang, dia orang tanya balik, engkau tengok kami tak tidur, engkau pun tak tidur lah. Dia kata, malam tadi aku berjaya mengeluarkan ijtihad pendapat 200 pendapat. Ni ulama-ulama dulu tuan-tuan, Allah, sikit tidur. Kita ni sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur tu kita. Tengah-tengah kuliah tidur. Bukan kuliah sini, kuliah tempat lain. Ni kita. Ulama dulu sikit tidur, kita sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. La ilaha illallah. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ni tuan-tuan, dia pernah 2 tahun tak menyandarkan belakang di atas katil. Mana tidurlah. 2 tahun tu tuan-tuan, duduk atas meja, pegang satu kitab, pegang satu pen, dulunya setakat macam tu, celup air kan, tulis. Rasa mengantuk sangat, tak boleh nak buka-buka, kening ni letak atas kitab. Celik mata je, sambung. Catat. 2 tahun. Kita, kalau tak tidur satu hari, tak boleh Ustaz, kena tidur kesihatan Ustaz. Malam tidur 8 jam, siang 8 jam. Bila jaga, tambah-tambah kau dah pencen. Nak buat apa lagi Ustaz? Kita kau dah pencen kan? Dah pencen, bang, pencen buat apa? Itulah Ustaz, apa lagi? Malam tidur, siang tidur, pagi tidur. Ulama dulu sikit je tidur, seolah-olah macam tak tidur je rupa. Tiba-tiba kita bandingkan, kita kritik. Kita nak kritik, kita nak membawa satu gambaran tak baik pada para alim ulama. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan. Ulama-ulama ni tuan-tuan, darah dia beracun. Kan dia orang sebut ulama-ulama ni darah dia beracun. Jangan. Banyak. Cuma kita tak sempat lagi nak baca kitab tu, nak bentang pada masyarakat. Bukan kita nak mengagung-agungkan tanpa limit, tak. Memang berlaku. Memang berlaku. Tuan-tuan tengok
Nabi. Kita ambil Nabi lah, kan orang kata apa pula kan, Nabi. Semasa dia menyampaikan Islam ke masyarakat Taif, apa sambutan daripada masyarakat Taif? Disambut dengan makan nasi Arab. Disambut dengan sampul bila balik. Tak ada, disambut dengan batu. Dibaling dengan batu sampai berdarah. Malaikat cakap ke Nabi, menitik je darah tu atas tanah, aku akan balikkan bumi Taif ni mati semua. Tapi Nabi itulah, tadi kan saya bacakan mukadimah, wa ja'alna minhum a'immatan, kami jadikan sebagai mereka pemimpin. Kan ayat sebelum tu, walaqad ataina Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ketika mana Allah Ta'ala melantik seorang nama dia Muhammad jadi rasul dan membekalkan kitab nama dia Quran. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada dah Nabi dulu nama dia Musa. Nabi Musa pun Allah Ta'ala lantik dia rasul, Nabi, kemudian berbekalkan kitab Taurat. Jadi wahai Muhammad, sebagaimana kami pernah melantik Musa sebagai rasul dan membekalkan Musa kitab Taurat, macam kau juga ada nama kitab Quran dan engkau rasul. Jadi sebagaimana sebagian mereka tu ada yang jadi pemimpin, macam tu juga engkau. Kan sebut situ waja'al sebut situ apa, fala takum fi miryatin min liqa'i. Jadi tak usah ragu-ragu pasal nabi-nabi rasul-rasul sejarah ketika mana berdepan dengan masyarakat ni, ketika mana menawarkan agama kepada masyarakat, bukan disambut dengan kapet merah. 1001 macam fitnah, 1001 macam apa ujian. Tapi oleh kerana mereka tu bersedia untuk menjadi rasul, kerasulan, dan menjadikan kitab sebagai petunjuk, maka mereka menerima. Sehingga waja'alna minhum a'immah, kami jadikan mereka pemimpin. Apa bekal pemimpin? Yahduna bi amrina. Yang boleh memimpin tu bukan semata-mata batang tubuh, tak. Yahduna bi amrina. Jadi segala urusan kehidupan ini maka dipimpin oleh Nabi Rasul, hasil dipimpin oleh Allah Ta'ala, tapi dengan syarat lama sabaru. Sebab itu di antara permasalahan kesilapan kita pada hari ini, pasal bila sebut saja kepimpinan, payah kita nak terima kepimpinan. Masyarakat ni tuan-tuan, agama mengajar polisi hidup masyarakat bermasyarakat ni mesti ada pemimpin. Ada setengah orang dia tak nak pemimpin. Ini politik ni kotor, Ustaz. Memanglah masa jadi pembangkang, kerajaan semua buat tak kena, gagal lah, rasuah lah, salah guna kuasa lah. Tapi bila dia jadi pula kerajaan, buat benda yang sama. Tak boleh pakai, Ustaz. Taubat, tak nak dah politik ni, Ustaz. Tinggallah semua. Tak ada macam tu kan. Kalau kan dia bertaubat, tak nak politik, ditinggalkan politik. Patutnya bila dia bertaubat, jangan tinggalkan semua. Bila dia ahli politik, dia tinggalkan, dia bertaubat, kata politik kotor. Nanti bila dia taubat, dia baik, jadi pak lebay, jadi alim, tak nak politik, nanti siapa yang akan ambil, yang akan mendominasi politik tu? Orang yang tak baik. Macam hari ni kan terkenal, sekarang ni orang terkenal dengan hijrah. Siapa yang memulakan dia? Arti tu hijrah dah. Itu dia tak pakai tudung, seorang pakai tudung. Arti tu hijrah dah. Hari tu dia sibuk dengan menyanyinya. Sekarang ni dia masuk tabligh. Tuan-tuan, menjadi artis
Saya tanya tuan-tuan, yang selalu nasyid yang paling top sekarang ni kan ada di antaranya itu lagu apa tu? Laukana bainana tu kan. Laukana bainana al-habib. Siapa yang mempopularkan, yang mendendangkan nasyid tu? Ustaz, mufti, ulama. Itu penyanyi tu, artis tu. Tapi dia bertaubat, dia tak tinggalkan artis nyanyian tu, dia kembali ke pangkal jalan. Macam mana? Memanglah kalau kita tanya mana-mana artis, kan dipenuhi dengan 1000 macam maksiat. Jadi tinggalkan maksiat tu je. Kalau seni kata tu banyak memuja batang tubuh perempuan, memuja kemendaan, kita tukarlah memuja Allah Ta'ala, memuja Nabi, memuja Islam, kan? Memuja kebaikan. Apa masalah dia? Tukar je seni kata tu. Pakaian, tutup aurat. Janganlah minum arak. Janganlah disebarkan maksiat, campur lelaki perempuan. Tak ada masalah apa sebenarnya. Macam ahli politik, kalau kau nak taubat, tinggalkan politik. Lepas tu yang meneruskan politik tu orang yang jahat, yang tak kisah kalah haram, kaki betina, kaki maksiat, kaki rasuah. Bila selesai? Patut kita ahli politik, cara bertaubat ahli politik, tinggalkanlah maksiat politik tu. Tinggalkanlah, tidak hanya halal haram kena fikir, ini halal, ini haram. Tinggalkanlah maksiat rasuah tu. Tinggalkanlah kempen penipu tu. Jangan masa nak kempen bukan main lagi. Tawarkan masyarakat, kau pilih aku harga minyak turun. Last kali bila dapat tak turun-turun harga minyak. Ni contoh Pasal sagi dua ni Indonesia, rakyat dia tengah mengamuk ni. Bila minyak naik kan Indonesia, kan minyak dia naik. Bila Jokowi kata minyak naik, habis mengamuk orang Jakarta. Macam orang jual belilah. Tak boleh berniaga ni Ustaz, riba lah, tipu timbang lah. Kita janganlah ikut yang tu. Kita berniaga jugalah, tapi jangan tipu timbang. Macam kawan-kawan yang datang dari Indonesia kan, engkau datang sini nak cari makan, engkau masuk ikut saluran yang halal, permit kerja. Janganlah kau naik tongkang, kau masuk rumah orang bagi salam lah. Jangan main gedah-gedah je rumah orang macam perompak penyamun. Aku nak masuk negara engkau pun pergi ke mana pun kena pasport, kena ambil visa. Jadi kena cara baiklah, taubatlah. Boleh kerja kat Malaysia, tapi secara yang orang kampung kata legal, ikut undang-undang. Tak ada masalah apa. Kesemua perkara ni tuan-tuan, saya selalu sebutlah, dulu saya sebut dah, kita ni Allah Ta'ala buat memang tak sama. Lelaki, perempuan, mana sama? Lelaki ada batang tubuh tersendiri, orang perempuan ada batang tubuh tersendiri. Kita sama-sama lelaki pun pemikiran tak sama, kehendak, selera, kulit pun tak sama hitam, lidah pun tak sama panjang, tekak pun tak sama besar, kelongkong. Masing-masing ada kehendak masing-masing. Allah Ta'ala yang buat benda tu. Uluyam, gombak, mana sama? Saya kawasan kampung, tuan-tuan kawasan perumahan. Tak sama. Tetapi Allah Ta'ala buat tak sama tu, itu bukan suatu kesilapan ataupun suatu yang kita kata suatu yang buruk, tak. Pasal Allah Ta'ala ketika mana membuat yang berbilang-bilang, yang bermacam-macam majmuk tu, ada satu benda yang boleh menyebabkan berada di satu titik pertemuan. Apa nama dia? Agama tu. Kita ambil yang contoh paling mudah, tak boleh cerita banyak-banyak lah. Kalau cerita politik orang marah pula kan. Kita ambil cerita rumah tangga lah, masyarakat yang kecil. Ada nama suami, ada nama isteri. Macam mana boleh seorang perempuan nama dia isteri, seorang lelaki nama dia suami?
serumah, sebilik, sekatil, seselimut. Kadang-kadang ada mood setubuh. Titik pertemuan tu di mana? Agama lah, agama mengajar nikah. Nikah. Titik pertemuan tu. Agama tu, tuan-tuan, saya baru ni menikahkan orang kampung saya kan juru nikah. Hari Jumaat itu satu pasangan, malam Sabtu. Hari Sabtu hari tu minggu lepas 3 pasangan. Yang malam minggu tu, yang malam tu pasangan dia tu daripada Perlis. Jauh Perlis tu. Duduk je tanya. Ni minta maaf cakap ya. Ini Perlis ni Wahabi ke tak ni? Tanya selalu kan, senang nak tanya. Kalau tanya dengan dia punya mufti, lain jawapan dia. Tanya. Ni daripada Perlis Oh, Wahabi ke apa ni? Sekarang sana bid'ah. Kita Selangor tak ada Wahabi ni kan. Bid'ah sana bid'ah sini pula kan. Lepas tu besok pagi tu, pasangan pukul 9 saya nikahkan, lelaki tu daripada Penang. Bila Pulau Pinang. Yang pukul 10 tu, dekat sikit lah daripada Sungai Cu. Lepas tu yang pukul 11 tu daripada Pahang. Jauh kan? Penang, Perlis, Pahang. Tapi macam mana boleh bertemu? Pasal titik pertemuan tu ialah agama. Nikah. Nikah. Jadi kita tak ada masalah apa. Engkau bendera lain color ke, politik ke, academician ke, korporat ke, kolomengrat ke. Tak ada masalah apa. Tapi beradalah di satu titik pertemuan nama dia Islam. Tak ada masalah. Siapa-siapa pun agama mengajar, kau kena fikir. Nama dia dosa pahala. Nama dia halal haram. Nama dia suruhan larangan. Say. Tuan tengok para alim ulama, dia punya pemikiran dia menawarkan agama macam-macam bentuk rupa. Sehingga penjelasan pada kita ni ada satu tingkat nama dia takwa. Apa takwa? Kalau benda wajib kita buat, kalau benda yang diharamkan tak buat, itu takwa. Al halalu bayyin, wal haramu bayyin. Halal ambil, haram jangan. Itu takwa. Naik setingkat lagi yang kesamaran. Dia kabur. Halal ke haram? Halal ke haram? Jadi kita jauhkan diri. Nama dia wara'. Wara'. Wara'ain. Wara'. Ada setingkat lagi, atas lagi, benda tu halal. Tapi kita tinggalkan dia. Bukan maksud kita tinggalkan halal tu, kita ambil yang haram. Tak. Ataupun tingkat zuhud nama dia. Zuhud ni, direngkakan cerita lah. Dia lebih suka sedikit. Makan sikit. Berhibur sikit. Benda berhibur ni benda halal. Bukan haram tak. Ya haram tu pasal maksiat. Kalau kita berhibur, tuan-tuan, kalau di Syria, style dia macam mana? Bila pagi-pagi dia pagi-pagi dia Jumaat ni cuti. Jadi bila pagi-pagi dia buatlah pertemuan. Ada majlis zikir, ada wirid, ada tazkirah. Jadi selang-seli tu dia berhiburlah, bernasyid, pukul gendang. Dia bernasyid. Apa nasyid dia? Berselawat, muji Nabi, muji macam ulama-ulama kita di Malaysia lah. Dia buat nama nasyid dia berzanji, marhaban. Tapi pasal kebetulan berzanji, marhaban tu bahasa Arab, kita orang Minang mana faham. Tapi bila nyanyi Hindustan faham lah. Meleleh lah air mata bila lagu Hindustan bukan faham pun. Masalah kita lah. Itu masalah. Jadi para alim ulama dulu ni, macam kita katakan, tuan-tuan, dia macam kita kata ginilah, asas kepada agama ni mesti berilmu.
Agama ni mengajar masyarakat kena ada pengetahuan. Selalu saya ulang, al-ilmu bit-ta'allum. Pengetahuan ni mesti mengaji. Kalau tak mengaji, tak tahu kita. Masalah kita orang Islam ni, kelemahan kita yang mesti kita perbaiki. Kita ingat, bila kita orang Islam, lahir daripada perut orang Islam, sudah cukup. Tak payah nak tahu apa itu Islam, tak payah. Sedangkan kita lahir-lahir, apa Allah kata? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu. Ketika mana kamu keluar daripada perut mak kamu tu, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Bila kita tak tahu apa-apa, sedangkan hidup akan membesar, daripada hisap tetek, minum susu, teh tarik, daripada hisap tetek, lepas tu makan bubur, makan nestem, nasi Arab. Jadi kalau kita tak mengetahui, itu masalah. Hari ni macam tu lah. Kita ingat bila kita Islam, dah cukup. Tak payah nak mengaji, tak payah baca Quran, tak payah baca hadis, tak payah mengenal halal haram. Cukup apa yang ada. Sedangkan ilmu tu baru satu tahap baru. Baru tahu, kita tahu. Solat, tahu. Ramai je orang tak solat. Orang yang solat, tahu, kita pun solat. Tapi kadang-kadang, bila kita tak mendalami pengetahuan tu, yang apa dipanggil tingkatan, kalau orang tasawuf panggil, mula-mula taraf alim, tahu. Lepas tu, arif. Kita tahu solat, tahu. Okey, kita solat. Tapi mendalam tak kita tentang solat, selalu orang tanya, Ustaz, macam mana nak khusyuk? Kita nak khusyuk macam mana? Baca Fatihah pun tak selesai lagi. Kita kalau mazhab Syafi'i, kan, orang tanya, Ustaz, kita tak nak mazhab-mazhab, kita nak terus ke Nabi je. Jangan sombong macam tu. Bila masa kita jumpa Nabi? Sallu, saya ulang. Sallu, kamu kena solat, kama ra'aitumuni usalli. Bila masa kita jumpa Nabi? Kita hidup zaman bila? Nabi hidup 1400 tahun dulu. Kita hari ni bila masa tengok batang tubuh Nabi, video Nabi solat pun tak ada. Video Nabi ceramah kuliah pun tak ada. Habis kita tahu daripada mana? Nabi tunjuk ke sahabat. Sahabat tunjuk pada sahabat. Tabi' tunjuk pada tabi'in. Tabi'in. Diwarisi sampailah ulama pada hari ini. Mana mungkin tuan-tuan tanpa ulama? Jangan payah ni. Saya ni boleh tahu pasal ni. Nabi direct saya dengar pada syamah Nabi. Tak. Saya baca kitab ni pun kitab terjemahan. Imam Qurtubi ni bila masa saya jumpa dia. Jangan kata jumpa Nabi, jumpa Imam Qurtubi ni. Bila masa jumpa dia. Bila masa. Kitab dia. Ini kitab bahasa Melayu. Bila masa pula Imam Qurtubi type Melayu. Terjemahan. Tuan-tuan, saya daripada Uluyam nak kemari, kan? Zam-zam ala kazam, berbab sampai sini. Mana dia mau? Naik kereta, naik basikal, jalan kaki, mesti ada perantara. Mesti ada perantara. Askar berperang pun, walaupun dia tak masuk, dihantarnya remote control. Tengok dengan kamera apa semua siap. Hantar drone. Kadang-kadang yang canggih-canggih ni dia letak suatu mikrofon yang dia boleh tangkap suara yang jauh. Mesti ada perantara. Tak mungkin tiba-tiba ngap. Ada. Tiba-tiba nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi macam mana? Kita tak hidup sezaman dengan Nabi. Kita mesti perlu perantara para alim ulama. Kan banyak, saya tak nak. Saya nak ikut sunnah je.
Ikut sunnah, ikut Quran sunnah. Ini ulama-ulama ni mengarut. Kau jangan cakap, jangan ikut sedap mulut je mengarut. Semua ulama mengarut. Kan banyak macam tu sekarang ni kan. Membaca ni pun, kalau tak ada perantara, cikgu yang mengajar A, B, C, Alif, Ba, tak nak baca apa? Kita baca Quran, kalau tak ada ustaz mengajar A, I, U, Ba, Bi, Bu, boleh baca Quran? Ke kita lahir daripada baca Quran dah? Mentang-mentang mak ustazah, lahir boleh baca Quran? Mana ada? Kalau tak belajar, engkau anak tok imam sekalipun, engkau anak mufti sekalipun, engkau anak ustaz, kalau kau tak belajar, kau jahil situ lah. Mesti perlu perantara. Kita ni alhamdulillah, busuk-busuk pun ada alim ulama yang menurunkan ilmu pengetahuannya, yang diambil daripada syekh sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat-sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jadi kelemahan-kelemahan ni saya sebut tuan-tuan, bukan saya nak ketuk kepada tuan-tuan, tak. Ambillah pelajaran supaya yang lemah tu kita kuatkan, yang bocor kita tampal. Tu ya. Ni kita baca kitab ni pasal kelemahan kita ingat hidup ni habis kat sini je lah ustaz. Jangan main-main. Kan banyak orang macam tu kan, bila dia type, dia share, entah ya entah tidak, fitnah ke tidak, dia ingat habis kat situ je. Jangan. Jangan. Kalau kita di mahkamah, ke mahkamah sekalipun, ingat habis kat mahkamah je. Jangan. Cuba baca ayat lepas tu. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ni tadi kita baca kan. Kita baca ni, bila kita berhimpun besok pada hari kiamat, semua telanjang, semua tak bersunat. Lepas tu ada satu puak akan terpisah, puak-puak haluan kiri, yang kaki maksiat lah. Tadi kita baca lagi, ada kumpulan yang berkenderaan, ada kumpulan yang berjalan, ada kumpulan yang muka heret ke lantai. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memisah-misah, mengkelompok-kelompokkan mereka. Apa pasal jadi berkelompok-kelompok? Pasal atas dunia tu tak selesaikan titik pertemuan tu. Atas dunia, seorang nak Islam, seorang tak nak Islam. Seorang nak Islam, tapi santai-santai je ustaz. Kan ada macam tu kan. Janganlah beri sangat ustaz, nampak tension, stress ustaz. Relax. Santai-santai je. Nak tahu santai tak santai, besok di akhirat, tadi digambarkan, saya ulang balik. Ada kumpulan yang muka dia berjalan diheret ke lantai. Kita boleh sujud lama-lama tu kadang merungut. Lamanya imam sujud. Bukan heret muka pun, sujud je. Padahal sujud masa semayang ni tempat yang paling best sekali, paling baik untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sujud tu lah tempat yang paling baik, yang paling bagus untuk kita berdoa. Memang sembahyang, package sembahyang tu, package kita berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak package tu, sujud tu di antaranya tempat paling baik untuk mohon doa kepada Allah Ta'ala. Bukan kita seret muka pun, tapi pada hari kiamat diseret muka tu. Kita berjalan menyeret. Tak lalu tuan-tuan. Kita menggambarkan seret muka dia lah, telanjang, menonggeng. Lepas tu seret muka kat tanah. Bukan dia. Bukan dia. Orang kereta, dia langgar motor, dia seret. Ngeri rasa. Buka YouTube tengok. Kan banyak diorang simpan video-video aksiden kan. Ada lori, dia seret motor, siap keluar api lagi. Cuba bayang. Itu pun ngeri dah rasa. Ngeri. Ini muka kena seret. Pasal apa tuan-tuan berlaku macam ada yang berjalan, ada yang naik kenderaan, ada yang kena seret. Pasal ni atas dunia tu tak selesaikan perselisihan tu. Hari ni kan banyak perselisihan orang politik. Bergaduh tak habis-habis. Peniaga-peniaga dengan punya kata nak naik barang lagi.
Dia tak kiranya keperluan tu. Dia tak kiranya kebajikan pengguna tu. Dia kira mentang-mentang barang tu dia punya, dia kira nak naik harga je panjang-panjang. Yalah, kalau tak naik harga Ustaz, bila nak tukar kereta? Bila nak kaya? Kalau untung 10 sen, bila nak kaya Ustaz? Jadi kalau boleh untung 300%, cepat kaya. Cepat tukar kereta, boleh nambah harta. Dia tak tahu besok di akhirat, kita laki bini kan, saya sebut dah itu. Kita laki bini ni memanglah berselisih sokmo, tapi cari titik pertemuan. Supaya besok di akhirat tidak terpisah-pisah. Pasal apa? Fima kanu fihi yakhtalifun. Sekadar itulah tuan-tuan. Panjang lagi ni. Ni Al-Bukhari dan At-Tirmidzi tersebut dah. Dari riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abu Syaibah, dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Pasal ketika tu nak bercakap, tak boleh sembrono dah. Ketika tu, hari ni saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh bercakap, medsos buka boleh cakap, boleh share, cakaplah apa suka atas dunia. Tapi di akhirat bukan semua orang boleh bercakap, terkunci mulut ni. Jadi Nabi pesan, dengar je siapa bercakap, cari, pegang, dakap. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan bayang, semua orang hidup ketika tu, seramai-ramainya dengar suara jauh ke ujung, nak pergi. Kita atas dunia ni, bila azan berkumandang, buat tak tahu je. Bila ada kuliah, buat tak tahu je. Kadang-kadang dilarang pula. Woi surau, kau orang nak dengar kuliah kan? Tayar dipasang kuat-kuat kat luar, kami tak dengar, kau je dengar. Ingat ni. Nanti di akhirat bukan semua orang boleh bercakap. Nabi kata kalau ada orang bercakap ketika tu, cari, dakap. Ni. Dan siapa yang pertama sekali bercakap daripada kalangan manusia, maka dakap dan peganglah dia. Mana dah tentu orang bercakap tu orang yang betul cakap dia. Tapi kalau atas dunia ni, kalau kita bercakap, baca hadis, baca kitab, tak nak dengar, kita sumbat telinga, kita marah surau, tutup kuliah, kuliah dalam surau je. Dekat luar tak payah. Kau tak baca ke enakmen? Baca enakmen tak apa. Kau tengoklah besok kau mati, enakmen mana kau nak ikut. Ingat ni sekarang ni speaker pasal luar. Tak pasang pasal ada kan anak Korea komplain. Konon-kononnya tak ikut enakmen. Tak apa. Ingat, cakap-cakap kau tu, kalau kau tak bertaubat, engkau tak minta ampun, minta maaf, besok bila Allah tanya, kau jawablah besok. Kau jawab kepada Allah Ta'ala enakmen, bukan mulut kau jawab. Wa nakhtimu ala afwahihim, mulut kau terkunci. Tangan kau besok cakap, wa tukallimuna aydihim, kaki kau besok akan jadi saksi. Ingat tu. Wallahu a'lam, sekali itulah, kan naik darah kan. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya. Mohon ribuan ampun dan maaf. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.